هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين وما يدينون به لرب العالمين. Setelah diterangkan apakah yang dimaksudkan dengan fuqaha il-millah, apa yang dimaksudkan dengan ala madhhabi, itu juga diterangkan semalam. Dan bila disebut fuqaha ini, dia merujuk kepada orang yang ahli dalam fiqh. Dan bila dinamakan fuqaha millah dalam matan ini, tiga tokoh yang agung ini, maka mereka ini bukan semata-mata fuqaha yang muqallid, tetapi yang menghimpunkan antara fiqh dan dalil. Faham? Apatah lagi pada zaman Imam Tahawi. Jadi tiga orang ini bukan faqih atas istilah mutaakhirin yang hanya menghafal hukum hakam fiqh sahaja, tetapi menghimpunkan antara dalil dan juga ta'lil. Apatah lagi Al-Imam Abu Hanifah, beliau ini adalah merupakan mujtahid. Imam Abu Yusuf juga mujtahid, yang digelar sebagai mujtahid muntasib. Mujtahid muntasib. Imam Abu Hanifah mujtahid mutlak, yang ini mujtahid muntasib. Kalau kita mempelajari mazhab Al-Hanafi, maka kita akan bertemu dengan istilah sahibain ataupun sahiban. Bila dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah disebut as-sahiban, maksudnya merujuk kepada Al-Qadhi Abi Yusuf dan Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani, as-sahiban. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan membahaskan tajuk yang pertama berkaitan dengan taklid ni dalam akidah. Adakah maknanya Al-Imam Tahawi taklid Al-Imam Abi Hanifah dalam akidah? Semalam dah diterangkan apakah yang dimaksudkan madhab fuqaha ilmillah itu. Bukanlah maksudnya Al-Imam Abu Hanifah mempunyai akidah yang berbeza dengan jumhur. Bukan. Dia merujuk kepada apa? Manhajun istidlali, kalau nak dipanggil madhab. Tetapi tafsiran madhab dalam kitab ini maksudnya aqaid, akidah. Akidah yang merupakan madhab fuqaha ilmillah. So pertama kita perlu bahaskan tentang masalah apa? Masalah bertaklid dalam akidah. Ini masalah masyhur. Allahu Akbar. Jadi saya akan nukil daripada kitab Jauharah At-Tauhid dan juga syarahnya. Jadi kamu tulis tulis dulu matan Jauharah.
dan Jauharah yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammad. Fa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaizi wal mumtani'a wa misla dha li ruslihi fastami'a idh kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tarjidi ففيه بعض القوم يحكي الخلفة وبعضهم حقق فيه الكشف. Jadi ini 3 rangkap syair ni yang di dalamnya ada berbahaskan tentang satu tajuk besar berkaitan dengan taklid. Kamu pun dah belajar dalam kitab Kifayatul Awam, ada perkara ni disebut taklid dalam bab akidah. Nanti dalam kelas pastikan ada kitab Matan Umil Barahin dan juga Kifayatul Awam. Okey? Semua ada jadi saya baca sekali imbas tadi syair tu. Nanti salin balik. Ambil bait syair nombor 9, 10, 11. Nanti kamu salin lepas kelas. Kita nak bahaskan tentang masalah taklid. Taklid dalam bab akidah. Okey, apa maksud taklid? Taklid itu sendiri maksudnya apa? Taklid ni maksudnya al-akhdhu biqaulil ghairi min ghairi an ya'rifa dalilahu. Al-akhdhu biqaulil ghairi min ghairi an ya'rifa dalilahu. Mengambil pandangan orang lain tanpa tahu dalil. Dia tak tahu dalil. Dalam kitab kata Allah ada sifat qadim, maka dia ambil qadim atau qadim. Sami, mendengar tanpa dia tahu apakah dalil, sama ada akli ataupun nakli yang Allah itu mendengar ataupun melihat dan lain-lain. Maka itu istilah taklid. Taklid menurut istilah ini bukan hanya khusus untuk akidah. Dalam fiqh pun apa maksud orang tu muqallid? Dia ambil hukum daripada seseorang tanpa dia tahu apa dalilnya. Taklid. Faham? Al-akhdhu biqaulil ghairi min ghairi an ya'rifa dalilahu. Maka dalam matan Jauharah sebut idh kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Idh kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Kerana apa? Kerana ni dia ada ilah kepada ibarat sebelum ni. Fa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba. Setiap mukallaf segi syarak wajib atas dia untuk mengenal ma'rifah apa yang wajib atas Allah, apa yang mustahil, apa yang harus. Kerana apa? Setiap orang yang bertaklid dalam perkara taklid, dalam perkara tauhid, maka kata al-Imam pengarang Jauharah, iman dia tidak sunyi daripada tardid syak. Imanuhu lam yakhlu min tardidi, maksudnya iman dia itu tidak sunyi, tidak selamat daripada datang tardid. Faham tak? Datang ragu-ragu. Jadi maksud lam yakhlu min tardidi, lam yakhlu min qabuli tardid. Dia boleh datang tardid. Maka dalam masalah ini kata Imam pengarang Jauharah, lupa dah namanya. Apa nama dia? Bulqini.
Dia ulama mazhab Maliki. Okey, fa fihi ba'dul qaumi yahki al-khulfa wa ba'dhum haqqaqa fihi al-kashfa. Sebahagian ulama kata dalam masalah ni ada khilaf, sah ke tak sah iman muqallid. Sebahagian pula kata haqqaqa fihi al-kashfa. Sebahagian kata dalam masalah sah ataupun tak sah adalah ada tafsil. Ada apa? Tafsir. Kashfa tu maksudnya tafsir. Okey, kita bawa ada 6 qaul tentang masalah iman muqallid. Ada 6 qaul dalam masalah iman muqallid. Jadi dalam kitab syarah kepada Jawharah ni Imam Baijuri yang bawa. Wa hasilul khilafihi sittatun, ada 6. Yang pertama, saya sebut dalam bahasa Melayu lah, tidak berpada dengan taklid dalam masalah akidah. Adamul iktifa' bit taqlid. Dengan makna apa? Dengan makna iman muqallid ni tak sah. Dengan makna muqallid ni kafir. Ini pandangan yang paling berat lah. Iman muqallid ni tak sah. Kalau siapa yang dalam bab akidah ni dia dengar, dia beriman, dia pun tak tahu apa dalilnya, walaupun sikit, iman dia tak sah. Ini pandangan pertama. Dan pandangan ini adalah merupakan pandangan awal Al-Imam Sanusi. Kitab Sanusi tu. Jadi kitab Sanusi ni dia ada sughra, as-sughra, al-wusta, al-kubra, apa? Yang kamu belajar tu kecil lah. Sughra. Taumi Barahin. Jadi Imam Sanusi ni yang kita belajar. Nanti Kifayatul Awam ada teks masalah ni, disebut tentang masalah iman muqallid. Siapa ada kitab tu, cari sekarang tentang masalah ni. Okey, yang pertama, tak sah iman. Yang kedua, al-iktifa'u bit-taqlidi ma'al isyan mutlaqan. Itu qaul yang kedua. Berpada, maksudnya cukup iman muqallid ni cukup sah, tapi berdosa. Berdosa secara mutlak. Apa maksud secara mutlak? Maksud secara mutlak, sama ada orang yang bertaklid itu ahli nazar ataupun bukan ahli nazar. Kalau dia bertaklid je, tak cari dalil, maka berdosa, tapi iman dia sah, tanpa bezakan orang awam dengan bukan orang awam, tanpa bezakan orang yang reti nazar, dia reti untuk berdalil, dengan orang yang tak reti mutlakan. Ini qaul yang kedua, maksudnya sah tapi berdosa. Qaul yang ketiga, sah iman muqallid, berdosa, tapi dengan berdosa sekiranya muqallid itu adalah ahli nazar. Maksudnya kalau orang awam, orang kampung yang tak reti nak berhujah-hujah dalil ni, dia tak berdosa sebab dia muqallid. Tapi kalau orang yang boleh mempelajari dalil bagi akidah, tapi dia tinggalkan juga, maka dia ni berdosa, tapi iman dia sah. Ini qaul yang ketiga. Qaul yang keempat, man qallada al-Qur'ana was-sunnata al-qat'iyyata sahha imanuhu liittiba'ihi al-qat'iyyah, wa man qallada ghaira dhalika lam yasihha imanuhu. Qaul yang keempat ni kata, siapa yang dia taklid Quran ataupun hadis, dia taklid tapi taklid Quran, dia bukan taklid guru. Bukan dia dengar, dia belajar akidah, guru dia sebut akidah tentang Allah begini, akidah tentang Nabi begini. Tapi dia taklid tu Quran. Quran sebut macam tu. Itu dia panggil taklid Quran. Quran untuk panggil taklid sebenarnya. Okey. Dia taklid Quran dan juga sunnah yang qat'i. Maka dia punya apa?
dia punya iman dia sah. Tapi kalau dia taklid selain daripada Quran dan Sunnah, maka iman dia tak sah. Itu nombor 4. Nombor 5, memadai iman muqallid. Memadai iman muqallid dan tidak berdosa. Pandangan ni dia berbeza dengan pandangan nombor 2. Dia beza secara total. Sah iman muqallid dan tak berdosa langsung, sama ada dia tu ahli nazar ataupun tak. Pendapat yang kedua, sah iman dan berdosa, sama ada dia ahli nazar ataupun tak kan. Yang kelima ni, sah iman dan tak berdosa tanpa membezakan adakah ahli nazar ataupun tidak. Dan yang keenam, iman muqallid ini sah dan haram untuk dia menggunakan dalil akal. Ini lain lah. Wa yahrumu alaihi nazar. Ini dibawa 6 qaul. Ini dibawa 6 qaul. 5 bayi juri yang bawa. Maka daripada 6 ni, qaul yang dipilih, yang rajih adalah qaul yang ketiga. Faham? Adalah qaul yang ketiga. Qaul yang ketiga. Qaul yang ketiga apa? Al-ikti apa ni? Berdosa. Iman dia sah dan berdosa kalau dia reti untuk mencari dalil. Kalau dia orang awam, dia tak reti, maka iman dia sah. Sebab itu Imam Bayuri dibawa. Dia masyhur lah. Allahumma, perkataan siapa tu? Zamakhsyari ke? Allahumma imanan ka imanil ajus. Saya bawa sikit tentang masalah ni sebelum kita pergi lagi tentang qaul tadi. Misalnya Ibn Hajar mengatakan, menukilkan sebahagian ulama mengatakan sebenarnya tak perlu pun belajar dalil-dalil tentang akidah ni. Sebab dalam diri manusia ni dia ada fitrah. Fitrah dia itu sendiri boleh bezakan apa yang betul dalam bab ketuhanan, apa yang tak betul dalam bab ketuhanan. Dia memadai dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dia bagi hadis tu. Maknanya kalau orang itu dia membesar dengan fitrah yang sejahtera, maka fitrah dia itu sendiri akan memahami konsep keimanan. Memahami tentang ketuhanan, bahawasanya alam ni mesti ada Tuhan. Kalau fitrah dia itu bersih, maka dia akan dapat faham mesti ada satu Tuhan. Faham? Tak perlu dalil. Fitrah tu sendiri tanpa belajar pun boleh tahu adanya Tuhan. Ini sebahagian. Ini Syekh Said Faudah pun ada bahaskan. Syekh Said Faudah tak setuju. Benda tu kena belajar. Kalaulah memadai dengan fitrah, maka tak perlu dihantar Rasul. Faham? Tak perlu dihantar Rasul untuk apa? Untuk terangkan tentang Allah dan terangkan tentang Nabi. Tak perlulah Rasul kalau fitrah je. Tak perlulah guru. Dia sendiri boleh tahu. Tak. Jadi sebahagian sebab begitu. Jadi akan ada nanti kita bahaskan tajuk. Sebab hujah ini juga dipakai oleh orang sekarang yang mengecam ilmu kalam. Dia tak apa. Panjang-panjang lebar sangat berhujah tentang ketuhanan. Dalam diri setiap manusia itu ada fitrah yang cukup dah. Tak perlu belajar dah untuk mengetahui tentang masalah konsep ketuhanan. Maka ada satu tajuk yang harus dibahaskan, iaitu mafhumul fitrah.
Apa maksud fitrah yang Quran sebut? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Faham? Sebab Quran sebut fitrah. Tapi apa yang dimaksudkan fitrah tu? Adakah memang dengan fitrah saja sudah cukup tanpa perlu ilmu nazari? Faham? Kalau fitrah ni dipanggil ilmu daruri lah. Daruri. Memang dah ni manusia dah ada siap dah. Jadi apa yang dimaksudkan itu kita tangguh dulu atas tajuk apakah yang dimaksudkan dengan aslul fitrah. Kemudian ini ada nukilan daripada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini kita baca saja. Ajma'a ashabuna ala anna al-awama mu'minuna 'arifuna bi rabbihim wa annahum hashwul jannah kama ja'at bihi al-akhbar wa 'aqada bihi al-ijma'. Fa inna fitratahum jubilat ala tauhid as-sani' wa qidami wa hudusi ma siwa. Wa in 'ajazu 'an at-ta'biri 'anhu bi istilah al-mutakallim. Ini Abu Mansur Al-Maturidi kata ulama kita bersetuju, berijma' bahawasanya orang awam ini beriman dan mereka kenal Tuhan dan mereka ini adalah hashwul jannah. Hashwul jannah ni pemenuh syurga. Hasyu ni kalau bantal tu yang berisi dalam tu kan, kita nak bagi mantap, kita bubur-bubur. Jadi yang penuhkan syurga ni orang awam. Yang banyak jadi Mu'tazilah, Jabariyah ni semua orang belajar. Faham? Yang banyak jadi Mu'tazilah, saya dah sebut, Mu'tazilah ni semua orang terpelajar. Mana ada Mu'tazilah awam? Orang terpelajar. Dia ahli mantik, dia ahli falsafah. Jadi dia cuba nak matchingkan perkara akidah itu dengan dia punya falsafah dia. Terjebak. Itu semua jenis orang yang kira belajar lah. Tapi orang awam kampung ni iman dia lagi kuat daripada sebahagian orang yang belajar. Sebab ada orang yang belajar, dia dalam hati dia datang syak dan syubhat. Dia mula fikir tentang ketuhanan sehingga dia terperangkap dengan soalan dia. Faham? Dia soal tentang kalau begitu maka begini, akhir sekali dia terperangkap, tenggelam, lemas. Orang awam, masalah, tak kisahlah macam mana pun, tanya Allah kuasa. Simple, kan? Tapi sebenarnya itulah iman yang kuat. Daripada duk tanya soalan sana, soalan sini, akhir sekali dia tak boleh jawab soalan dia, maka dia terperangkap. Sebab itu akhir sekali iman itu amantu billah bila dalil. Sebab orang yang memang jenis berfikir, akhir sekali dia tak dapat jawapan. Jadi cara dia nak selamatkan diri dia kena kata kat syaitan lah yang datang syubhat tu. Amantu billah bila dalil. Tak kisahlah walaupun aku tak faham apa jawapan bagi syubhat tu, aku beriman dengan Allah. Jadi syaitan dah tak boleh lah. Kalau tak, syaitan akan mainkan dia dengan perkara tersebut. Jadi perkara itu perlu diperhalusi dengan sebaiknya. Tidaklah kata tak perlu belajar langsung, kena. Sebab orang awam juga boleh terpengaruh. Faham? Sebab orang awam ni jadi sesat pun sebab orang belajar lah. So ustaz dia ajar macam tu, Allah itu bertangan. Jadi oleh kerana dia tidak ada satu ilmu yang boleh membentengi dia, maka dia pakai yang tu. Faham? Maka ia bukan bermakna tak perlu belajar, bukan. Tapi dia adalah suatu pertengahan. Sebab ada orang yang mengatakan siapa tak belajar akidah dengan cara ilmu kalam, maka dia tak diiman. Ini semua tak belajar ni, keluar tabligh je, tak tahu tentang akidah, tak tahu tentang hujah-hujah. Itu berlebihan. Faham? Dan tidak juga sebahagian golongan yang mengecam ilmu kalam, yang mengatakan cukup dah manusia ni ada fitrah, tak perlu dah nak panjang-panjangkan dalilnya, pun tak betul juga. So pertengahan. Faham tak? Pertengahan itu adalah yang sebenarnya. Jadi pertengahan. Cuma masa saya belajar kitab Tauhid ni, kita belajar dengan Syekh Darwish, ulama semua sepakat taklid yang tak sah iman adalah taklid yang memang semua sepakat taklid macam ni, kalau iman ni jenis macam ni tak sah. Apa dia? Haisu in raja'al muqalladu raja'ah. Faham? Yang ni memang tak sah dia punya iman dia. Macam mana dia punya iman dia dalam masalah taklid ni? Dia punya taklid ni
sekira-kira kalaulah guru yang dia taklid dalam bab akidah tu raja'ah. Kalau guru tu raja'ah, maksudnya guru tu dia jadi dia tidak berakidah dengan akidah tu. Maksudnya mula-mula guru dia kata Allah itu begini. Kemudian bila guru dia tukar pula akidah, dia ikut sekali. Itu kalau taklid dia jenis macam tu, maka iman dia tak sah. Faham tak? Haisu in raja'al muqallad raja'ah. Tapi taklid yang dikatakan sah nombor 3 tu adalah taklid jenis apa? Haisu in raja'al muqalladu lam yarji'. Contohnya dia belajar bab akidah. Dia belajar tapi secara taklid dia belajar. Daripada penjelasan gurunya Allah Maha mendengar, maka dia yakin Allah Maha mendengar, Allah melihat, Allah itu tidak ada awalnya. Dia belajar walaupun dia tak tahu dalil. Dan dia punya iman dia tu jazim tentang fakta akidah tu. Sekira-kira dia punya jazam dia tu, sekira-kira kalaulah guru dia tu na'udzubillah berakidah sebaliknya, tiba-tiba guru dia jadi sesat. Guru dia kata Allah itu baharu misalnya, dia tetap teguh dengan akidah itu, maka taklid ni macam itulah yang sah. Faham tak? Walaupun dia tak tahu dalil. Haisu in raja'al muqalladu lam yarji'. Sekira-kira kalaulah yang dia taklid itu berpatah balik daripada yang hak, dia tidak akan ikut, maka maknanya dia itu bukan taklid buta. Maknanya dia bukan lalang lah. Tapi kalau guru dia cakap macam ni, lepas tu bila guru dia patah balik, dia ikut juga, itu yang taklid yang mazmum tu. Faham? Yang itu memang iman dia tak sah, sebab dia tak ada jazam. Benda yang, sebab syarat iman ni dia mesti jazam. Dia mesti menjazabi benda yang dia iktikad. Dia jazam mati. Sebab tu semua akidah kan ikat dengan kukuh. Itu perbahasan berkaitan dengan imanul muqallid. 6 perbahasan ataupun 6 qaul yang dinukilkan oleh Imam Bajuri. Dan yang ketiga itu adalah al-qaulu as-sawabu tentang masalah ini. Dan ada disebutkan bahawasanya Imam Sanusi, jumpa dah Fatawa Kitab Al-Baqarah kat belakang. Beda waktu, carilah nanti. Imam Sanusi memang pada awalnya dalam kitab Al-Kubra, Akidah Kubra beliau menghukum tidak sahnya iman muqallid. Tetapi ada nukilan bahawasanya beliau telah rujuk balik daripada qaul tersebut yang mengatakan iman muqallid itu tidak sah. Faham? Jadi orang yang nisbahkan kepada Imam Sanusi itu dia nisbah kepada sebahagian kitab beliau. Tapi hakikatnya beliau telah rujuk balik dalam masalah mengkafirkan iman muqallid, ataupun iman muqallid yang tak sah yang beliau masukkan adalah jenis yang macam saya sebut tadi. Jenis tu, jenis dia betul-betul lalang. Faham? Dia tak ada jazam pun, dia betul-betul ikut guru dia tu. Kalau guru dia pergi kiri, dia jadi kiri balik. Jadi maknanya dia bukan ada akidah. Kalau benda tu memang akidah, dia tak akan berubah. Faham? Walaupun guru dia berubah, dia tak akan berubah. Walaupun guru dia berubah. Macam contoh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, dia beriktikad dengan akidah Mu'tazilah tu dengan dalil. Dia bukan ikut guru, dengan dalil. Sebab itu bila dia nampak lain daripada tu, dia nampak yang betulnya bukan yang macam Mu'tazilah ni, maka dia tukar. Faham? Dia tukar sebab dia bukan taklid semata-mata, tapi dia tahu dalil. Dia tahu dalil, maka dalil itu yang menjadi mi'yar neraca untuk mengukur yang ini betul ataupun yang ini tidak betul. Sebab itu Imam Ghazali tulis kitab Mi'yarul Ilm, Mi'yarul Amal. Mi'yar tu maksudnya penimbang. Jadi orang yang belajar dia mesti ada alat timbang untuk sukat ini betul, ni salah. Apa alat dia? Alat itu yang kalau kita pelajari, keluarkan kita daripada taklid. Sebab dalam akidah ni taklid ni mazmum lah. Mazmum. Khususnya ahli nazar kan berdosa tadi.
berdosa. Ahlun nazar, kalau dia taklid semata dia pun tak tahu, walaupun secara ijmal. Dia tahu dalil ni maksudnya walaupun secara ijmali. Contohnya Allah itu mendengar. Dalil ijmali, tak mendengar ni cacat, sedangkan Allah ni sempurna. Takkan Allah tak mendengar? Itu pun dalil lah. Faham? Itu pun dikira sebagai dalil, sudah memadai. Dalil ijmali. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah.